Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mohon respon Tuan Muhammad Azmi ya. Okey, baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma syrah lana sudurana. Wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Wal hikmata wal aqla. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Nazir Masjid Kota Damansara, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan, ya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat dan rakan-rakan FB Masjid Kota Damansara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya sekali lagi kita bertemu dalam kuliah online ataupun taman-taman syurga online. Ya pada pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, ya kita berada pada bulan haram, iaitu bulan Rejab. Yang mana bulan Rejab ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedikit peringatan kepada saya, sedikit peringatan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antaranya para alim ulama menamakan Syahrul Inabah ataupun Syahrul Istighfar wa Syahrul Taubah. Bulan Rejab ni yang kita sedang lalui sekarang ni ialah salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan para salafus salih menamakan bulan ini ialah Syahrul Inabah. Ya, bulan untuk kita sama-sama mengembalikan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga disebut Syahrul Istighfar. Bulan kita memperbanyakkan memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Taubah, ya bulan untuk kita memperbanyakkan taubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit perkongsian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika saya berada di Hadramaut dahulu, antara amalan-amalan para alim ulama di sana, mereka membaca 70 kali selepas daripada insya'. Ya, boleh juga kita nak baca pagi, boleh juga kita nak baca malam. Ya, kerana istighfar ini ataupun taubat ini adalah suatu perkara yang wajib di saat kita melakukan dosa dan kesilapan serta kesalahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara amalan yang diamalkan oleh para salafus soleh, ulama-ulama ialah tuan-tuan baca 70 kali selepas daripada insya'. Ya, setelah kita berwirid, kita berdoa, maka kita sambung sedikit lagi dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan ialah ya, bersempena dengan bulan yang mulia ini, ya, moga-moga kita dapat ya, beramal dengan amalan-amalan yang sudah sedia ada, dan kita membaca istighfar dan menambahkan bacaan-bacaan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana pernah saya sebut kepada tuan-tuan dalam pengajian kita berkaitan dengan kitab zikir, ya, di antara sesetengah para alim ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, ya, di antara dosa yang paling besar ialah dosa lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana bermula dengan lalai itulah ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa berkait dengan perbahasan berzikir, lalai itu disebut al-ghaflah. Bukan lupa. Ya, lupa juga salah satu daripada perkara yang tidak diingini dalam kehidupan kita, ya, terutamanya lupa Allah dan lupa diri kita. Ya, kerana manusia ni tidak pernah sunyi daripada lupa. Cuma ada satu perkara yang membebankan manusia, yang mendatangkan musibah kepada manusia,
Khususnya di saat kita berinteraksi dan berhubung dengan Allah ialah lalai, ghaflah. Baik, maka di antara perbahasan terakhir kita berkait dengan buku zikir ini ialah faedah-faedah, manfaat-manfaat, kepentingan-kepentingan ya bila mana kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci kepada seluruh ibadah ini adalah salah satunya selain daripada niat kita kerana Allah, maka kunci salah satunya ialah beribadah kepada, ialah berzikir kepada Allah. Suara belum okey lagi ya, insya-Allah ya. Mohon responlah tuan-tuan, kalau tak ada, kalau itu ya, kalau suara tu hilang-hilang itu tolong responlah ataupun tolong tulis di ruangan komen. Baik, sebelum saya teruskan, mohon lagi sekali minta respon suara ya. Okey tak okey tuan-tuan? Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar suara insya-Allah tuan-tuan ya. Okey, baik, saya teruskan insya-Allah. Ya, saya teruskan. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya, insya-Allah. Jadi salah satu daripada perkara-perkara yang menjadi suatu kepentingan ya dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita khususnya, iaitu hati kita sentiasa ingat Allah. Maka disebut di dalam kitab ini, tuan-tuan sekalian, saya ulang sedikit beberapa perkara yang telah kita bahaskan sebelum daripada ini, iaitu di mana ulama mengatakan bila mana saat kita berzikir, annahu yajlibu lil qalbi al farah was surur wal bast. Ya. Di antaranya tuan-tuan, annahu sababu tanzilis sakinah wa ghasyianir rahmah wa hufufil malaikah bihalaqatiz zikir. Baik. Sebelum tu saya nak sebut yang pertama sekali di antara perkara tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya, yang saya sebut sebelum ni, saya nak ulang sedikit pada tuan-tuan. Bila mana kita berzikir, maka zikir ini akan menghubungkan seseorang hamba dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Ya, membuktikan keimanan seseorang hamba kepada Tuhan yang Maha Esa dan membawa ketenangan, kelapangan dan kebahagiaan dalam kehidupan insan. Ini di antara perkara yang kita bila mana di saat kita ingat Allah, dalam sembahyang kita ingat Allah, masa baca Quran kita ingat Allah, apatah lagi masa berzikir itu dengan tujuannya adalah untuk ingat Allah. Masa kita bersedekah kita ingat Allah. Ya, ingat Allah yang pertama sekali, hati kita hendaklah melakukan sesuatu tidak kerana selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita tidak lalai daripada Allah. Ya. Baik. Maka perkara pertama ialah zikir ini dia menjadi penghubung, tali yang menghubungkan, alat yang menghubungkan, amalan ibadah yang menghubungkan seseorang hamba itu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah cukup faham sebenarnya. Cuma bicara-bicara begini, pengajian-pengajian begini, ini sekadar peringatan kepada kita agar kita mengambil berat. Ya, kita mengambil suatu tanggungjawab agar kehidupan yang saya dengan tuan-tuan lalui ini, dan bahkan kita kata kita ingatkan juga pada ahli keluarga kita. Ya, ahli keluarga kita jangan lupa untuk buat sesuatu majlis ataupun berada dalam suatu majlis, yang mana majlis itu adalah majlis yang kadang-kala ia banyak dinamakan majlis ini tuan-tuan, majlis kenduri, ya, majlis doa selamat, majlis apa lagi? Banyaklah tuan-tuan sekalian, majlis pertunangan dan sebagainya, macam-macam majlis. Maka salah satu yang kita kena hadir, yang kita kena lakukan, yang kita kena laksanakan, yang kita adakan, terutamanya di rumah kita lah kalau boleh, ya, ialah majlis zikir. Termasuklah yang kita katakan majlis tahlil. Cuma kadang-kala majlis tahlil ni kita kaitkan dengan kematian. Sepatutnya ada kadang-kala kita lakukan, kita laksanakan majlis tahlil. Nanti orang tanya, siapa yang mati ni? Majlis tahlil ni siapa yang meninggal dunia ni? Kita kata tak ada siapa yang meninggal dunia. Habis kenapa laksanakan, adakan majlis tahlil? Ya, kerana kita nak ingat Allah. Ya, nak didik ahli keluarga kita ingat Allah. Tujuan apa? Tujuannya ialah untuk menjaga hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya tuan-tuan sekalian ialah membuktikan keimanan seseorang hamba itu kepada Allah. Ya, bila mana dia ingat Allah, dia sebut perkataan subhanallah, dia sebut perkataan la ilaha illallah,
Ya, dia baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan apa saja zikir yang dia baca Quran. Ya, apa saja zikir, bentuk-bentuk zikir, lafaz-lafaz zikir, sirah-sirah zikir, ni yang kita belajar sebelum daripada ini, maka itulah membuktikan betapa dia beriman kepada Allah. Ya, kerana orang yang beriman kepada Allah ni orang yang sentiasa ingat Allah. Ya, kerana saya, tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa Allah ni tak pernah lupa kepada kita. Ya, kalau Allah lupa kepada saya, Allah lupa pada tuan-tuan, maka dah lama kita tidak wujud atas muka dunia ini. Maka cuma kadang-kadang benda-benda begini ni tuan-tuan, nak kata benda ni besar, tapi bagi ulama-ulama tasawuf, bagi ahli-ahli zikir, bagi orang-orang yang mengenal Allah, bagi orang yang menghayati betapa banyaknya nikmat, pemberian, kurniaan daripada Allah. Ya, macam pagi inilah tuan-tuan sekalian. Pagi ini kita nampak biasa. Biasa je ni kuliah online. Ya, biasa je ni pengajian-pengajian ilmu. Ya, tetapi tuan-tuan, perkara ini ataupun pagi ini, oleh kerana kita bicara sesuatu yang membawa hati kita, kehidupan kita, apatah lagi bekalan kita dalam mempersiapkan diri kita untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah tuan-tuan sekalian, saya tak nak panjangkan sangat untuk ulangan sebelum daripada ini. Pertama ialah interaksi kita dengan Allah. Ya. Yang keduanya membuktikan iman kita kepada Allah. Sebab tu kita sentiasa sebut Allah. Bahkan dalam sebuah kitab yang saya ajar tiap-tiap minggu, masih lagi sekarang ni saya mengajar ya, pelajar-pelajar penuntut-penuntut di ma'had saya ni, secara online lah tuan-tuan sekalian ni, secara online. Ada satu kitab yang saya baca, apa saja musibah yang berlaku kepada kita, dalam bentuk apa saja fitnah. Ya, sebab dunia akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, dunia fitnah. Ya, kita pun tidak tahu bagaimana ataupun apa tujuannya, apa puncanya, apa hasilnya. Ada orang ni memang dia ambil kerja apa? Kerja fitnah. Dia menjadi apa? Dengan istilah-istilah dunia hari ni lah tuan-tuan sekalian, dia menjadi cyber trooper yang mana mereka fokus kepada individu-individu yang tertentu, orang-orang yang tertentu, pihak-pihak yang tertentu, pertubuhan-pertubuhan tertentu, maka mereka membuat satu kerja khusus. Bahkan ada pihak yang membayar secara khusus. Kita tak tahu apa yang mereka dapat, hasil apa yang mereka dapati, tetapi itulah kerja mereka. Tapi bagi kita, dalam kitab yang saya baca pada pelajar-pelajar saya, iaitu kitab Ar-Rasail Ad-Darqawiyah, yang dikarang oleh Sayyidi Mulai Al-Arabi Ad-Darqawi, yang beliau mengatakan, apabila orang memfitnah kamu, orang melakukan apa sahaja kepada kamu, termasuklah ya, syaitan-syaitan yang menggoda kamu, yang menyeleweng kamu, kamu hanya sebut Allah, kamu hanya sibukkan dengan Allah. Ya, jangan kamu duk sibuk. Contoh, ya, kalau syaitan datang dalam hati kita, kerana syaitan ni dia mengalir dalam darah kita, dia menggoda kita, dia menyuruh kita melakukan sesuatu maksiat, mengumpat, ya, mengeji orang, memfitnah orang dan sebagainya. Maka dia kata, jangan kamu sibuk untuk kamu belajar, jangan kamu sibuk untuk kamu mencari, melakukan sesuatu untuk melawan syaitan itu, untuk menghalang syaitan itu. Bahkan jangan kamu sibuk apa-apa pun. Sebaliknya, kamu kena sibukkan diri kamu dengan menunaikan perintah Allah. Ingat kepada Allah, sebut Allah dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila mana kita duk layan syaitan, berarti syaitan telah berjaya satu sudutnya, menghilangkan fokus kita kepada Allah, menghilangkan hubungan kita, interaksi kita dengan Allah. Ya, begitulah kalau ada orang melakukan sesuatu kepada kita, maka kita jangan duk sibuk dengan dia, kita sibuk dengan Allah. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan sekalian ialah ni salah satu daripada contoh-contoh, ya, yang berlaku kepada orang-orang salafus soleh, orang-orang yang soleh yang terdahulu, orang-orang yang mengenal Allah. Ya, sampai ada sekarang yang terdahulu, mereka fokus hubungan mereka dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan berzikir. Kerana zikir itu menghubungkan seseorang dengan Allah, bahkan membuktikan iman dia terhadap kewujudan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dan seterusnya dia membawa kepada ketenangan dan kelapangan, ya, dan kebahagiaan dalam kehidupan insan. Tuan-tuan, segala apa yang kita sedang lalui ini adalah dari Allah. Bahkan diri kita pun adalah dari Allah. Ada syekh saya, ya, dia menasihati saya lah. Ya, menasihati saya, tuan-tuan, sedikit perkongsian. Ya, kadang-kadang kita menyebut sesuatu perkara-perkara, kita mengadu, kita bermuzakarah,
dengan syekh kita bermuzakarah ni, maksudnya tuan-tuan sekalian, kita bertanya sesuatu, kita mengadu sesuatu berkait dengan kehidupan kita, berkait dengan kehidupan masyarakat pada hari ini. Maka beliau mengatakan dengan bahasa yang paling mudah, ya, kamu awali kehidupan kamu itu bukan dengan pilihan kamu, dengan pilihan Allah. Bahkan suatu hari nanti akan diakhiri kehidupan kamu, bukan pilihan kamu juga, tetapi pilihan Allah. Maka apa yang berlaku di antara hidup dan mati itu juga adalah pilihan Allah, ketentuan Allah. Maka bila mana kita lalui dan kita merasai dan menghayati bahawa kehidupan ini adalah dari Allah, segala-galanya adalah ketentuan Allah, segala-galanya adalah pilihan Allah. Tuan-tuan pernah bila mana saya mengajar tuan-tuan di masjid, ya, kita bersama-sama hadir ke masjid, ya, suatu ketika dulu, ya, kadang-kadang terlalu rindu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, untuk kita hadir ke rumah Allah, terutamanya hari Jumaat. Ya, saya, suami-suami, tuan-tuan dan suami puan-puan, ya, kadang-kadang merasakan betapa jangganya akhir-akhir ini. Ya, pada hari Jumaat biasanya kita berpagi-pagi lagi, ada orang pagi-pagi lagi tuan-tuan pergi solat subuh, nak solat sujud sejadah, nak buat untuk bacaan sujud sejadah. Kemudian ada setengah orang dia iktikaf terus, ya, di masjid, dia tak balik-balik. Kenapa? Kerana pada hari itu hari yang mulia, hari yang diberi ganjaran, hari yang ada satu waktu, satu saat yang kalau kita berdoa maka Allah akan makbulkan doa kita. Macam-macam kelebihan, ya, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, cuma apa yang kita nak sebut, saya pernah sebut pada tuan-tuan, ialah bahawa hidup kita ini tidak ada satu pun kita yang memilih sebenar-benarnya. Ya, contoh, kita lahir atas muka dunia. Kita lahir sama ada kita jadi anak siapa, itu pilihan Allah. Kita lahir di negeri mana, itu juga pilihan Allah, bukan pilihan kita. Dahlah di negeri mana, di tempat mana, di kawasan mana, pada hari apa, pada pukul berapa, ya, dan kita jadi anak siapa, tuan-tuan sekalian, semua itu pilihan Allah. Maka tidak ada sedikit pun pilihan kita. Maka suatu hari nanti pula Allah akan matikan kita di tempat yang Allah sendiri akan pilih, di waktu yang Allah sendiri akan pilih, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan apa, Allah sendiri yang pilih. Cuma kita berdoa pada Allah supaya Allah akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan Allah isi kehidupan kita di antara hidup dan mati ini adalah dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan segala-galanya berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita ingat begitu, ya, apa yang kita sedang lalui ini akan membawa sebuah ketenangan, akan membawa suatu kelapangan, dan tidak akan membebankan jiwa dan hati kita tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita rasa berat hati kita, ya, rasa sempit hati kita, ya, rasa gelisah jiwa kita. Dengan apa yang berlaku ni? Ya, kita sendiri pun tuan-tuan sekalian, walaupun nampak alhamdulillah akhir-akhir ni nampak ada perubahan. Ya, anak-anak kita dah setahun dah tak sekolah. Ya, belajar bersekolah. Belajar tu belajarlah secara online. Ya, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah akhir-akhir dia dah nampak sedikit dah ada perubahan, anak kita akan kembali balik ke sekolah. Ya, maka semua itu tuan-tuan sekalian kadang-kadang akan memenatkan jiwa kita. Tetapi bila mana kita bawa hati kita ini kepada Allah, bahawa segala-gala ini adalah ketentuan daripada Allah. Sebab apa sebenarnya tuan-tuan semua yang dilakukan ini? Sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Ya, dalam surah Syura tak silap, ya, ayat 30 tuan-tuan sekalian, surah Syura. Ya, satu ayat Allah mengatakan, wama asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Wama, dan apa sahaja, asabatkum, yang telah ditimpakan ke atas kamu, musibah dalam bentuk apa sahaja musibah. Ya. Musibah apa sahaja tuan-tuan. Ya, apatah lagi sekarang ni musibah demi musibah. Ya. Terbatasnya pergerakan kita, terbatasnya sumber ekonomi kita, terbatasnya hubungan kemasyarakatan, hubungan kekeluargaan. Ni raya tahun ni tuan-tuan sekalian, ni puasa ni, raya tahun ni wallah alam dah dapat raya dengan keluarga ataupun raya macam tahun lepas juga, masing-masing duduk rumah masing-masing, ya, solat raya sendiri-sendiri di rumah ataupun bagaimana, wallah alam. Tapi bila mana kita tahu bahawa apa yang Allah timpakan musibah ke atas kita, Allah bagi tahu sebab. Allah mengatakan fabima kasabat aidikum. Fabima, maka ianya adalah dengan sebab aidikum, tangan-tangan kamu, perbuatan-perbuatan kamu, dosa-dosa kamu sendiri. Ini salah satu daripada perkara yang Allah bagi tahu kepada kita. Fabima kasabat aidikum. Tetapi akhir tu berita yang mengembirakan kita. Wa ya'fu an katsir.
dan dia Allah akan ampunkan ya kebanyakan daripada dosa-dosa kamu. Wa ya'fu, dan dia Allah akan ampunkan. Kalimah afu ni ya sebagaimana pernah kita sebut pada bulan Ramadan. Di antara doa ni tadi saya nak sebut ada kaitan tadi. Ada kaitan tadi yang mana bulan Rejab ni bulan taubat. Perbanyakkan taubat. Bulan Rejab ni bulan istighfar, perbanyakkan istighfar. Maka untuk apa? Untuk kita berada pada bulan Ramadan. 2 bulan persiapan Rejab dengan Syaban untuk berada pada bulan Ramadan. Sampai saja bulan Ramadan, Nabi ajar kita satu doa lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma di situnya Nabi guna perkataan al-afu. Bertepatan dengan ayat yang kita baca tadi. Wa ya'fu, perkataan al-afu. Apa makna perkataan al-afu? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dia mengampunkan dosa-dosa kita, dia menutup segala kesalahan itu. Dia ada 2 ataupun dia ada beberapa perkara tuan-tuan sekalian. Pertama, ampun dosa. Tetapi dosa itu terdedah, diketahui. Ya, berapa ramai orang melakukan suatu kesalahan dosa, maka dosa dia tersebar satu dunia. Ya, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui macam-macam lah tuan-tuan, dunia medsos, media-media sosial yang ada di akhir zaman ni. Baik. Tapi perkataan al-afu itu, pertama Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua Allah tutup dosa-dosa itu. Yang ketiganya bukan setakat Allah tutup dosa itu, yang ketiganya ialah Allah perintah kepada malaikat-malaikat Allah yang mencatat ya dosa-dosa itu, iaitu Raqib dengan Atid, ya, malaikat yang berada di belah kiri kita, menghapuskan dosa-dosa itu di dalam buku catatan amalan itu. Ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita belajar sedikit berkaitan dengan dosa ni, kita sedia maklum tuan-tuan sekalian. Yang pertama, satu dosa diberi satu saja. Satu perbuatan dosa hanya ditulis satu. Ya. Tidak sebagaimana pahala, satu perbuatan kebaikan, kebajikan ditulis 10. Tapi satu perbuatan maksiat, dosa ditulis satu sahaja. Baik. Maka ada orang ni, dia berdoa, dia memohon, dia merayu, dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Maka tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi balasan dosa. Tetapi bila mana dikembalikan ke akhirat, dosa itu masih tercatat di dalam buku catatan amalan itu. Bahkan akan disoal, ditanya, kata ulama. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, kita hari ni kadang-kadang kita duduk dengan anak-anak ni. Anak-anak kita buat kesilapan. Tetapi ada anak ni tuan-tuan, dia cerdik. Dia datang pada kita, dia mengaku kesilapan dia. Ya. Bahkan dia merayu, dia minta maaf, dia minta ampun, bahkan dia menangis. Akhir sekali kita ampunkan. Kita kata tak apa. Ya, mama, papa ampunkan dosa awak. Ataupun ampunkan kesalahan awak. Ya. Bukan ampun dosa tak ada tuan-tuan. Silap saya tadi, minta maaf. Papa maafkan kesalahan awak. Cuma dah maaf dah. Sepatutnya selesailah. Cuma kadang-kadang kita sebagai seorang ayah ni, kita sebagai seorang ibu ni, kita akan tanya, cumanya kenapa buat macam tu? Lupa atau sengaja? Kan papa dah dengan mama dah bagi tahu banyak kali dah. Berapa kali diulang-ulang. Kenapa? Maka sama juga tuan-tuan sekalian, kedudukan dosa yang telah kita lakukan, ya, ada waktunya kita kembali ke akhirat nanti, kata ulama, dosa kita dah Allah ampun. Dalam buku catatan kita sudah tidak ada. Dan tidak ada soal daripada Allah. Itu adalah al-afu. Maka berkait dengan musibah yang begini berat, musibah demi musibah ni tuan-tuan sekalian, ya, yang kita sedang tanggung, dan dah setahun dah ni. Ya, dah setahun dah. Ataupun lebih dah tuan-tuan sekalian. Ya. Bermula bulan 3 tahun lepas lagi. Sambung lagi sampai bulan 3 tahun ni. 4 hari bulan tuan-tuan yang tak tahulah apa selepas daripada itu lagi, kita pun tak tahu. Maka Allah kata wa ya'fu, Allah guna perkataan al-afu. Wa ya'fu an kathir, wa ya'fu, dan dia akan ampunkan dosa-dosamu, dia akan tutup segala kesalahan-kesalahanmu, dan dia akan hapuskan ya dalam dosa itu dalam buku catatan amalanmu, dan dia Allah, ya, Allah guna perkataan ya'fu, dia Allah
Bila mana kamu sampai di akhirat nanti, tidak akan ada lagi soal-soalan yang akan ditanya oleh Allah. Itu salah satu rasa kelapangan. Ya, rasa lapang, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau tidak, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang-orang yang ada atas muka dunia ni, bila mana dia melakukan dosa pada Allah, mereka begitu sekali gelisah, takut, gerun untuk bertemu dengan Allah. Ya. Kan ada satu kisah yang tuan-tuan dah banyak kali dengar dah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Lith Samarkand. Ya, kadang-kadang dibaca di setengah masjid-masjid, surau-surau oleh tuan-tuan guru kita, oleh para asatizah kita. Ya, ada seorang ni, di saat dia nak meninggal dunia, disebut dalam kitab tersebut, dia pesan, dia berwasiat kepada anak dia. Ya, contohnya kalau saya meninggal dunia, kalau ayah meninggal dunia, dia kata apa? Dia kata tolong bakar mayat dia. Ya, bakar mayat dia. Ya, kalau saya baca dalam kitab tu, dalam matan dalam bahasa Arab tu, orang ni dia adalah orang yang banyak sangat dosa. Dahlah dosa dia banyak. Walam ya'mal khairun qat. Itu dalam bahasa Arab. Walam ya'mal, dia tidak beramal dengan amalan baik walaupun sedikit. Wallahu alam lah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bertanya juga. Ya, contohlah tuan-tuan, kalau kita tanya pada diri kita, Allah Ta'ala sediakan pahala ni dengan cara yang begitu mudah. Allah sediakan pahala ni dengan cara yang paling mudah. Contoh, kita duduk saja-saja kita sebut subhanallah. Ya. Ataupun kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Macam mana hari ni? Alhamdulillah. Okey tak hari ni? Alhamdulillah. Apa khabar hari ni? Alhamdulillah. Nabi cakap apa tuan-tuan? Dengan satu patah perkataan alhamdulillah, tamla'ul mizan. Pahala amalan yang kita sebut tadi, alhamdulillah tadi, tamla'ul mizan, boleh memenuhi timbangan amalan kita. Timbangan amalan kita. Maknanya mudah tuan-tuan. Ya. Dan Nabi sebut satu perkataan yang kedua, rangkap yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita gabung dua, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ataupun kita baca dulu subhanallah, 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 kemudian kita sambung pula alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi kata tamla'an ma bainas samawati wal ard. Pahalanya memenuhi antara langit dengan bumi. Allah. Ya. Pahala memenuhi langit dan bumi. Yang alhamdulillah tadi tamla'ul mizan, memenuhi. Kita nak kata apa ya? Timbangan ni dia ada apa dia? Dia ada bekas dia tu. Kalau ada timbang tu dua, dia ada bekas dia tu. Kadang-kadang timbangan tu ada bekas dia satu saja, mangkuk dia tu. Maka sepatah perkataan alhamdulillah itu dah penuh dah timbangan amalan. Allah. Apa yang saya nak sebut, saya nak sampaikan dan peringatan daripada saya kepada tuan-tuan ataupun untuk diri saya sendiri ialah, kalaulah kita kembali ke akhirat nanti, ya, kalau kita kembali ke akhirat nanti, tiba-tiba bila mana ditimbang amal ibadah kita, yang mana satu dosa tu, satu je ditulis. Setiap kebajikan 10 ditulis. Bahkan bukan setakat 10, diganda 70, diganda 700. Bahkan satu saja sebutan dipenuhi pahalanya dalam timbangan kita, tiba-tiba berat juga dosa. Apa yang kita buat sebenarnya atas muka dunia? Apa sebenarnya tuan-tuan? Bahkan dahlah dosa tu satu, Allah datangkan musibah. Dengan musibah tu, kathir, banyak dosa-dosa yang Allah akan maafkan dan Allah akan ampunkan. Tiba-tiba, tengok dalam buku catatan amalan, dibawa ke akhirat, ditimbang, berat juga dosa. Apa sebenarnya? Maka, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah berkait dengan kisah tadi. Ya, berkait dengan kisah tadi, di saat orang tersebut, fulan tersebut, nak menghadapi sebuah kematian, akhir sekali dia rasa sangat-sangat malu dengan Allah. Kenapa? Kerana dia ni lam ya'mal khairun qat, tidak pernah buat baik walaupun satu benda. Tak tahulah tuan-tuan sekalian apa benda yang dia buat atas muka dunia ni sampai tahap satu benda baik pun dia tak terbuat. Dia tak lakukan. Tapi itulah kisah yang disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Lith Samarkand. Tuan-tuan boleh baca.
Baca berkaitan dengan tajuk dia rahmat Allah, kasih sayang Allah, kasihan belas Allah. Ya. Maka di saat dia rasa malu sangat dia nak meninggal dunia, sedangkan dia tak buat baik walaupun sedikit pun sepanjang umur dia duduk di atas muka dunia, akhir sekali dia pesan dan wasiat kepada anak dia, pada keluarga dia supaya bakar mayat dia. Bila mana mayat tu dah selesai dibakar, akan ada abu mayat. Maka abu mayat ni tuan-tuan dia pesan lagi. Dia bukan setakat bakar, dia pesan lagi. Bila mana aku dah jadi abu, ya kamu asingkan dua bahagian. Satu bahagian kamu buang di lautan. Satu bahagian lagi buang di darat. Akhir sekali bila mana dia bertemu dengan Allah, Allah tanya soalan kepada dia, kenapa kamu wasiat kepada ahli keluarga kamu begitu? Ya. Dia kata, aku buat begitu kerana aku terlalu malu untuk bertemu denganmu. Ya Allah, aku malu untuk bertemu denganmu. Dan aku buat begitu ya kerana aku merasakan bahawa aku tidak akan lagi diwujudkan. Ni tuan-tuan, tapi kita ni ada kisah untuk menunjukkan betapa rahmat Allah. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab tersebut. Ya, tetapi walau bagaimanapun, ya kita ni janganlah sampai, tuan-tuan, janganlah sampai kita buat wasiat yang seumpama itu kepada anak isteri kita. Ya, tapi walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, orang tadi adalah dalam keadaan dia tidak melakukan sedikit pun kebaikan, akhir sekali dengan sebab rasa malu dia dengan Allah, rasa gerunnya dia dengan Allah, akhir sekali Allah ampunkan dosa dia. Semua dosa-dosa dia. Kerana dia tak pernah buat sedikit pun kebaikan. Ya. Kalau saya dengan tuan-tuan, kita rasa kita tidaklah banyak amal ibadah, tidaklah banyak kebajikan dan kebaikan yang kita buat, amal-amal soleh, tapi ada walaupun sedikit, ya kita rasa ada. Ya, maka dengan sebab inilah tuan-tuan sekalian, di saat kita berinteraksi dengan Allah dengan bahasa yang dinamakan zikir dengan Allah, akan membawa suatu kelapangan, ketenangan ya ke dalam hati kita. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita sebut tadi, kegembiraan dalam kehidupan. Sebab itulah di sini dalam bahasa Arab yang saya baca awal-awal tadi, annahu yajlibu lil qalbi al farah was surur. Zikir itu akan masuk ke dalam hati kita dan dia menguasai hati. Dari sudut mana dia menguasai hati? Al farah, dia akan membawa kepada kegembiraan, kelapangan, was surur, kegembiraan, wal bastu, dan kelapangan. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang kehidupan yang kita lalui ini, dia kuncinya di hati. Ya, ulama-ulama kata kuncinya di hati. Kadang-kala hidup ni taklah lapang sangat. Hidup ni taklah kita kata senang sangat. Duit tu tidaklah banyak sangat. Tambah-tambah akhir-akhir ni tuan-tuan sekalian. Tapi hati tu tenang. Kenapa? Salah satunya dengan sebab ingat Allah. Kita masih ada Allah. Allah, yang ni kadang-kadang susah juga kita, tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Ya, saya yakin tuan sendiri, puan-puan sendiri, ya, pernah melaluinya. Ya, kadang-kadang tubuh badan kita ni taklah sihat sangat. Tapi jiwa kita rasa kuat. Dia panggil al-bastu di sini, rasa lapang, rasa tenang, rasa okey. Bukan kata tak ada masalah. Ada masalah. Tapi ada orang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang jauh dengan Allah ni, yang lupa Allah ni, satu masalah pun seolah-olah nak hancur dunia bagi dia. Satu masalah pun seolah-olah nak mati dia. Satu masalah pun kadang-kadang buntu seluruh kehidupan dia. Ini salah satu yang berlaku kepada orang kafir. Ya. Tuan-tuan, kita tengok orang kafir ni, sikit-sikit dia akan bunuh diri. Sikit-sikit dia akan bunuh diri. Seolah tidak ada jalan lain. Dah buntu. Ya. Dia putus hubungan percintaan. Dia bunuh diri. Ya. Dia kalah judi. Dia bunuh diri. Dahlah judi itu satu perkara yang berat dah. Tapi dia bunuh diri. Kenapa? Ya. Kadang-kadang dia dihina. Dia tak mampu menanggung orang hina dia. Orang perlekeh dia. Dia balik dia bunuh diri. Dia tak dapat apa dia nak. Dia bunuh diri. Kenapa tuan-tuan? Dia hilang jalan buntu. Tak ada masalah. Tapi kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang sama juga. Ya, diberi kesakitan, diuji dengan ahli keluarga, diuji dengan kerja-kerja, diuji macam-macam lah tuan-tuan, tapi hati kita masih berlapang. Kenapa? Inilah salah satu daripada kelebihannya
Bila mana kita berzikir, zikir tu dia akan masuk ke hati kita, yajlibu, dan dia menguasai hati kita dengan membawa kelapangan. Baik. Annahu sababu tanzilis sakinah. Itu yang tadi. Ia adalah merupakan sebab. Zikir ni menjadi sebab turunnya ketenangan. Satu perkara tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab. Juga dalam bahasa Al-Quran. Sekejap ya, saya semak balik. Kita dah baca ni. Semua sekali ni kita dah baca. Ada satu ayat yang menunjukkan bahawa ketenangan ni dianya turun. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fathu, suratul Fathi kalau kita baca dalam bahasa Arabnya, ayat 4. Huwa, dialah Allah, allazi, Tuhan yang anzala, yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan. Jadi begitu juga dalam ayat bahasa Arab yang saya baca ni, annahu sababu tanzilis sakinah. Diguna perkataan anzala ataupun tanzil daripada perkataan asalnya nazala. Jadi saya ulang balik apa yang pernah tuan-tuan sedia maklum, kita pun dah sedia maklum. Ada setengah ulama mengatakan ada benda-benda yang hebat, benda yang bernilai, biasanya dia turun daripada langit. Contoh pertama, wahyu. Wahyu ni turun daripada langit. Benda bernilai. Kenapa wahyu ni? Sumber kehidupan, berinteraksi, berhubung, beribadah dengan Allah. Maka itu satu benda yang paling bernilai. Yang kedua, hujan. Turun daripada langit. Sumber menghidupkan seluruh alam ini. Kita sendiri, sumber air. Turun daripada langit. Yang ketiga, besi. Sebab antara bahan binaan yang penting. Kita nampak simen, tapi dalam simen tu ada besi. Bangunan-bangunan yang mencakar langit ni, tak akan mungkin terbina bangunan itu kecuali dengan besi. Begitu juga tuan-tuan sekalian, untuk membawa diri fi sabilillah, Nabi dulu ada pedang daripada besi-besi. Tak apalah, kita nak cerita daripada langit. Cuma ada satu perkara lagi yang turun daripada langit, yang dia terlalu amat bernilai dalam melalui kehidupan kita, ialah ketenangan. Dan siapa yang menurunkan? Huwa, dia. Allazi anzala sakinah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Dialah hanya Tuhan yang menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Dialah Tuhan. Kita sebut tadi, huwa allazi anzal, dialah Tuhan. Maknanya bagaimana cara Allah Taala menurunkan ketenangan? Az-zikir. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang tidak apa kita nak kata apa, tidak ingat Allah. Bahkan apatah lagi orang tu kafir kepada Allah, munafik dengan Allah. Sebenarnya, hakikatnya, realitinya, mereka tidak ada seketul hati yang tenang. Kita nampak mereka happy, mereka gembira. Sebenarnya mereka tidak. Kerana sebagaimana kita belajar sebelum daripada ini, tak akan mungkin orang itu gembira tanpa sebuah ketenangan. Kerana gembira itu sendiri maknanya tenang. Tak akan mungkin orang tu tak tenang, tiba-tiba gembira. Duduk dalam keadaan gelisah, tapi gembira. Tak mungkin. Kerana salah satu daripada asas kepada sebuah kegembiraan itu adalah ketenangan. Dan sebab ketenangan itu adalah ingat Allah. Dan dengan sebab ingat Allah itulah Allah sendiri yang akan turunkan ketenangan. Zikir itu sebab, alat. Dengan sebab dan alat itu, kita ingat Allah. Allah yang turunkan ketenangan. Bukan zikir itu. Itu kalau kita belajar satu persatu secara detail lah. Walau bagaimanapun, perkataan tenang itu bukan hadir daripada hati kita, tapi diturunkan oleh Allah ke dalam hati kita. Wa ghasyianir rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat. Diselubungi oleh rahmat. Allah. Apa makna rahmat? Kalau kita terjemah dari sudut kita ni orang soleh, orang muttaqin, orang yang
muqarrabin. Maka rahmat itu kita terjemah apa dia? Kasih sayang Allah. Tapi kalau kita ni orang yang banyak dosa, orang yang banyak lalai, maka kita terjemah rahmat itu berada dalam kasihan belas Allah. Harap-harap Allah kasihan belas dengan saya, dengan tuan-tuan. Nak harapkan pahala baca Quran banyak? Tak banyak. Adalah sikit-sikit. Tak banyak. Confirm tak banyak. Nak banding dengan orang-orang yang terdahulu, subhanallah. Mereka khatam Quran 3 hari 1 kali. Bahkan ada yang khatam Quran bukan 3 hari sekali, 1 hari sekali. Bahkan mereka khatam Quran ada dalam kitab riyad subhanallah. Kitab nasihat agama wasiat iman, an-nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah, dalam bab perihal Al-Quran. Cuba tuan-tuan baca kitab tersebut. Antara riwayat mengatakan bahawa ada orang ni tuan-tuan direzekikan oleh Allah 1 hari 8 kali dia khatam Quran. Nanti kita kata, macam mana ustaz dia baca? Ya, macam mana dia baca ustaz? Ya, kita ni nak dapat 3 hari, subhanallah, nak pensan rasa. 10 hari, kadang-kadang sebulan bolehlah sekali, alhamdulillah. Nak kejar sampai 3 kali sebulan, bukan 3 kali, subhanallah, itu pun tuan-tuan tak dapat. Apatah lagi dia 8 kali, boleh ke ustaz? Tuan-tuan, ada orang atas muka dunia ni diberi barakah masa, umur. Ya. Dia lain. Yes. Kerana hidup ni tuan-tuan, anugerah dari Allah. Sebagaimana kita dengar wali-wali Allah boleh berjalan kaki 2 langkah sampai ke Mekah daripada Basrah. Kerana apa itu? Adalah anugerah Allah. Jadi bertapa Allah tengok kesucian hati, kejujuran hati, kebenaran hati, kesungguhan hati seseorang itu. Akhir sekali Allah sendiri yang memberi kekuatan kepada mereka, melapangkan masa mereka, memanjangkan masa mereka. Dari sudut barakah masa mereka. Macam bulan Ramadan lah tuan-tuan, bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan dengan masa bulan lain, macam biasa jugalah. Okey ya? Tapi oleh kerana bulan Ramadan ni bulan yang barakah, maka waktu-waktu umur yang kita lalui itu penuh barakah. Akhir sekali tuan-tuan cuba lihat. Dahlah boleh puasa. Tiap-tiap hari pula tu puasa 30 hari. Kemudian boleh khatam Quran. Tadarus Quran. Khatam pula tu. Kemudian boleh apa lagi? Boleh solat tarawih lagi. Apa lagi? Boleh qiyamul lail lagi. Padahal masanya sama. Kenapa tak berlaku pada bulan lain? Kerana bulan Ramadan, hari-hari, waktu-waktu, detik-detik masa umur kita penuh dengan barakah. Sebab tu ada orang atas muka dunia ni adalah manusia yang penuh dengan berkat hidup dia. Tapi apa yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan ialah sampai 8 kali. Kita la haula wala quwata illa billah. Maka bagi kita ni tuan-tuan yang tidak banyak ni, sedekah. Ya, kita rasa dah banyak dah. Tapi sahabat Nabi ni tuan-tuan, semua harta dia bagi. 1/3 harta dia bagi. Separuh harta dia bagi. Sahabat Nabi ni majoritinya 1/3. Bila mana Nabi minta ya untuk derma, 1/3 dia bagi. Tak akan mungkin saya dengan tuan-tuan mampu melakukannya. Sayyidina Umar, separuh. Sayyidina Abu Bakar, semuanya sekali. Jadi kalau nak ukur sedekah, tak akan sampai kita kepada tahap-tahap orang-orang yang terdahulu. Qiyamul lail. Macam mana? Ya, sebagaimana pernah kita sebut bahawa ada Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan sekalian, Sayyidah Zainab, banyaklah orang perempuan saya nak sebut. Ya, kita ni orang lelaki. Ya, tapi orang perempuan, tuan-tuan sekalian, yang keterbatasan ibadah mereka disebut Nabi oleh Rasulullah SAW bahawa mereka itu kurang ibadah, terbatas ibadah. Tapi malam-malam 300 rakaat dengan kelapangan masa barakah. Maka kita pula dahlah Quran tuan-tuan tak banyak, sedekah pun tak banyak, solat malam pun tak banyak, zikir pun tak banyak. Orang lain ratusan ribu satu hari. Ya. Ada ulama dia berselawat kepada Nabi 50,000 satu hari. Subhanallah. Satu hari tuan-tuan sekalian, dia duduk, dia berselawat 50,000. Ya. Ada ulama tu dia kata, aku dah setahun beramal dengan selawat setiap hari 50,000 selawat setiap hari. Dah setahun. Habis kita nak kata apa tuan-tuan? Akhir sekali bila mana kita berzikir pada Allah, wa ghasyiyanir rahmah,
Allah Ta'ala akan liputi kita dengan rahmat. Apa makna rahmat bagi diri kita? Kasihan belas Allah kepada diri kita. Allah. Kalau Allah tidak kasihan belas kepada saya, kepada tuan-tuan, saya sendiri pun tak tahu ke mana. Akhir sekali tuan-tuan sekalian ya. Okeylah, kerana kita ni dah panjang sangat ni. Dia kuliah online ni tak boleh panjang sangat. Kita mula tadi dah 6.55. Ni dah 7.40 dah. Ya, agak panjang kuliah kita tuan-tuan. Walaupun kita pun tak ke mana jugalah. Ya. Baik, akhir sekali wahufufil malaikati bihalaqati zikir. Dan akan dipayungi oleh para malaikat di majlis-majlis zikir. Yang ni pada banyak kali dah kita sebut. Ya, sebab tu tuan-tuan sekalian, lepas daripada solat, kita berjemaah solat di rumah kita, ataupun memang kita anjurkan khusus. Kita ajak anak isteri kita, hari ni kita nak buat satu majlis ni. Nanti isteri kita tanya, majlis apa bang? Anak-anak kita tanya, papa majlis apa? Ayah majlis apa ni? InsyaAllah lepas daripada isyak nanti, ya kita ambil masa 10 minit saja. Kita ambil masa 5 minit saja. Paling-paling lama pun 30 minit. Ya, ataupun 15 minit. Nak buat majlis apa ni? Majlis zikir. Ya kenapa ni? Tiba-tiba ni. Supaya hadir ke rumah kita para malaikat-malaikat yang akan memayungi rumah kita. Memayungi dalam rumah kita. Dengan payungan apa? Doa-doa rahmat. Doa-doa rahmat. Doa-doa supaya Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Menjadikan benteng. Ya sekarang ni tuan-tuan sekalian ya, vaksin ya. Ya. Malaikat datang mendoakan agar kita diselamatkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimakbulkan doa-doa oleh Allah. Contoh majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran ni tuan-tuan dihadiri oleh 70,000 malaikat. Malaikat akan hadir dalam majlis khatam Quran kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian ya, majlis khatam ni kita buatlah. Ya setahun sekali pun tak ada masalah. Ya. Kemudian kita majlis itu akan dihadiri oleh kata para alim ulama 70,000 malaikat, dia akan mendoakan kepada kita dan mengaminkan doa-doa kita. Ini di antara kenapa? Kerana membaca Al-Quran itu adalah zikir. Jadi sebab tu kita kata zikir ni, sembahyang itu zikir, baca Quran itu zikir, apatah lagi yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Gitulah tuan-tuan sekalian, kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah dia ada 43 kelebihan-kelebihan zikir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat pada pagi ini. Ya, sebagai apa? Sebagai suatu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan. Ya, jangan pernah sekali-kali melalui kehidupan ini walaupun walaupun satu hari tanpa ingat pada Allah, tanpa zikir kepada Allah. Dan zikir ni ada umum, ada khusus. Kalau boleh ada yang khusus. Ya, yang umum tu umum lah. Sembahyang tu zikir, baca Quran tu zikir, bersedekah itu zikir. Maka salah satunya puasa itu juga zikir. Kerana takkan mungkin orang itu puasa kalau dia lupa Allah. Tapi kalau boleh biar ada khusus. Ya, baca 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali la ilaha illallah, pagi sekali dan petang sekali. Biar ada khusus. Bahkan hati kita sentiasa ingat Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar ada khusus. Supaya Allah nampak pada saya, pada tuan-tuan, betapa bersungguhnya kita ingin ingat Allah. Maka Allah juga tidak akan pernah lupa kita dan sentiasa ingat kita. Setakat itu dahulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Kota Damansara. Tuan Haji selalu menghubungi saya, mengingatkan saya. Terima kasih pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang sudi untuk duduk sekejap di hadapan telefon tab masing-masing. Ya, moga-moga dia memberi suatu ganjaran pahala yang tak terhingga, ditulis dalam buku catatan amalan kita. Dan dengan sebab zikir inilah Allah Ta'ala akan memberi kepada kita buku catatan amalan dengan tangan kanan kita, ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kasihan belas Allah. Jadi setakat itu dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.